Okey, sekiranya kamu sudah faham, kita akan pergi pada kiraan yang agak rumit sedikit. Yang ni kita nak melibatkan kita nak buat kira dia punya daya graviti, kelajuan, gerakan planet tersebut pula mengelilingi matahari. Okey. Hukum Kepler ketiga boleh dirumus menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Jadi saya minta kamu semak balik nota-nota yang lepas yang telah saya beri pada kamu. Hukum kegravitian. Ni graviti, daya graviti. Macam mana nak kira dia? Dan juga hukum yang mana kita kata daya memusat. Ini dia punya daya memusat. Dan kita gabungkan dia ni, kita gabungkan daya memusat dan juga hukum kegravitian. Seperti mana yang telah pun saya tunjuk pada kamu. Yang ini. Kan? Ini jisim. Kan? Daripada situlah kita akan meneruskan macam mana daya memusat suatu planet tu dikira. Okey. Daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Okey, antara matahari dengan planet ni itu dia daya yang terlibat. Kan? Macam mana daya yang mana yang planet ni tertarik kepada matahari dan dia tak pergi ke mana-mana. Dia stay di sini. Walaupun gerakan dia ni sepatutnya lurus. Apa-apa ni kelajuan dia apa ke? Sesuatu gerakan dia akan bergerak dengan lurus. Tapi walau bagaimanapun disebabkan planet ini akan ada sentiasa daya itu menarik ke arah matahari. Sebab itulah dia bergerak lurus tapi dia tertarik membentuk bulatan. Sedangkan kelajuannya dikira dia bergerak secara lurus, secara linear. Tapi disebabkan ada satu daya yang menarik dia ke bawah, kita panggil dia daya memusat menyebabkan dia bergerak secara membulat. Okey, daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Itu maksud ayat tu. Perhatikan rajah 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Kamu tengok ni. Orbit sebuah planet ni dia mengelilingi matahari. Dia membentuk bulatan yang kita anggap ialah baru sebelum ni kita cakap dia bentuk lonjong. Tapi kita nak meneruskan kita punya ni, kita anggap dia dalam bentuk bulat, kan? Kita anggap dia sebagai bentuk bulat. Sebab apa? Kita nak buat kiraan kiraan dan kita nak mengeluarkan rumus bentuk sebentar lagi. Okey. Dengan menganggap orbit planet mengelilingi matahari adalah bulatan, kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. Yang ni lah hukum Kepler ketiga ni, iaitu tempoh orbit ni kuasa 2 samalah juga dengan jejari orbit kuasa 3. Okey, daya orbit yang bertindak ke atas planet. Ini daya kita panggil daya memusat. Macam mana saya boleh keluarkan daya memusat ni? Saya minta kamu refer balik kepada nota yang sebelum ni, yang mana saya dah ajar kamu mengenai daya memusat tu. Yang ni. Okey, saya minta kamu refer balik yang ni baru kamu tahu apa itu maksudkan daya memusat. Dan juga okey, daya graviti yang bertindak ke atas planet kita panggil dia daya memusat. Yang ni daya graviti graviti itu bertindak sebagai daya memusat untuk planet membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Okey, daya inilah yang bertindak ke atas planet ni. Ke atas planet ni. Daya memusat itulah yang bertindak ke atas planet ni daripada matahari ni, menyebabkan dia boleh bergerak mengelilingi matahari. Jadi daya memusat adalah samaan dengan F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Okey. Yang ni kamu akan dapat kat mana? Pada yang lepas juga ada diberitahu pada kamu mv sama dengan mv kuasa 2 sama bahagikan dengan R.
Yang mana kamu ada jawab soalan macam ni, V kuasa 2 ni kan. Yang mana kita telah tukarkan dia ni. Okey. Sebabkan kita nak cari dia punya kelajuan dia, kita telah tukarkan dia. Daya ni kita tukarkan, masukkan dengan dia punya apa? Jisim dengan kelajuan, bahagikan dengan dia jejari, kamu dapat daya juga. Okey. Jadi kamu akan dapat tengok sini. Okey, daya memusat dalam bersama dengan F sama dengan mv kuasa 2 bahagikan dengan R. M ni jisim, V tu kelajuan, R tu adalah jejari. Okey, maka daya memusat samalah juga dengan daya graviti. Daya memusat tu memusat ni sama dengan daya graviti. Okey, jadi mv kuasa 2 bahagi dengan R sama dengan daya graviti ni kamu dapat daripada rumus yang sebelum ni, F sama dengan Gmm bahagi dengan R kuasa 2. Okey, kamu samakan dia. Kemudian apa kamu dapat ialah, okey, yang ni saya buat kiraan guna pen sikit. Okey. M kuasa 2 samalah juga dengan R sama dengan Gmm bahagi dengan R kuasa 2. Jadi yang kita nak kat sini M kuasa 2 ni. Okey, jadi kita boleh potong lah. Ini kita potong, ni boleh potong jadi 1 R1. Jadi yang ni kamu boleh potong, yang ni pun kamu boleh potong sebab dia sama. Yang ni sama, yang sama. So dia wujud sama kan. Okey, jadi V kuasa 2 sama dengan Gm R. Ni macam ni lah wujudnya, macam mana boleh keluar macam ni. V kuasa 2 sama dengan Gm bahagi dengan R. Okey, laju linear planet V. Laju linear V tu adalah lajuan lah. Ni adalah simbol untuk kelajuan. Okey, bagi mereka yang tak datang, tak ada kelas masa bab 1 diajar lah. Okey, V jarak yang dilalui oleh satu orbit lengkap bahagikan dengan tempoh orbit. Jadi kita nak kira kelajuan ni jarak bahagi masa kan. Okey, jadi jarak yang dilalui oleh satu orbit lengkap bahagikan dengan orbit. Jadi macam mana kita nak kira dia? 2 pi R ni adalah kiraan untuk perimeter orbit tu. Jadi kita kira untuk satu kiraan bulat kan, untuk satu kiraan bulat macam ni, kita nak kira perimeter dia, jarak masa ni belum dia lalu sini satu lengkap ni. Macam mana nak kira perimeter ialah 2 pi R 2 pi R. Sorry ni 2 pi R. Okey, ini adalah rumus untuk mengira perimeter. Okey, jadi ni dianggap sebagai jarak lah. Okey, jarak. Okey, jarak bahagikan dengan masa. Jadi 2 pi R bahagi dengan tempoh masa dia ambil oleh bumi. Okey, jadi sebab itulah dia keluar macam tu. Okey. Jadi daripada rumus yang ni 2 pi R ni kan, yang ni kita masukkan dalam yang ni kan, kita masukkan dalam yang ni. Jadi sebab itulah kamu dapat yang macam ni punya. Sebab itulah kamu dapat 2 pi R T kuasa 2 kuasa 2. Sebab apa? Dia daripada ni V ni kan, kita tukarkan dia masuk ni. Lepas tu bila mana kamu kuasa 2 kan dia, 2 pi R bahagikan dengan T kuasa 2. Ni sebenarnya ni adalah V ni sebenarnya V kuasa 2. Tapi kita tukarkan kepada 2 pi R kuasa 2 sama dengan Gm R. Okey, kamu kuasa 2 kan dia. Bila mana kamu nak samakan dia, okey, kamu jadikan dia 2 kan, 2 pi macam mana, 2 pi R T bawah ni T kuasa 2. Ini 2 pi R jadilah dia 2 pi R
darab dengan 2 pi r. Jadi 4 pi kuasa 2 r kuasa 2. Kan? Pi kuasa 2 r kuasa 2 sama dengan gm r. Jadi bila mana kamu nak nilai t ni, apa kamu buat? Apa kamu buat kamu rasa? Kamu terbalikkan dia lah, Jadi t kuasa 2 bahagi dengan pi r kuasa 2, pi kuasa 2 r kuasa 2 sama dengan nilai atas pula r. Kan? R bahagikan dengan gm. Sebab dia terbalik. Kalau bawah sebelah ni terbalik, ni pun kena terbalik juga. Kan? Di sini. Ini ni atas, ini turun bawah. Ini ni atas, ini turun bawah. Okey, jadi kita bila mana jadi macam ni, okey dah jadi macam ni. Yang ni kita pindahkan dia jadi darab. Yang ni pindah ke sini, dia akan jadi darab lah. Dia akan jadi t kuasa 2 sama dengan r gm tu gitu, darabkan dengan 4 pi kuasa 2 r kuasa 2. Jadi kita nak ringkaskan lagi, kita akan dapat 4 kan, 4 pi kuasa 2. Yang ni sama kan, jadi r kuasa 3 lah, r kuasa 3. Bahagikan dengan gm, bahagi 2 ni. Jadi kita ringkaskan lagi, nampak lagi cantik kan. Kita buat 4 pi kuasa 2 bahagi dengan gm, kurungkan dia, darabkan dengan r kuasa 3. Macam inilah kenapa rumus ni dia dapat dikeluarkan kan. Ini rumus ni tempoh lah, tempoh orbit. Tempoh bumi mengelilingi orbit, berada atas orbit tu kan. Macam mana nak kira? Okey, ni pi, ni jisim, graviti, ni r yang jejari. Macam ni lah rumus tu dikeluarkan. Jadi kamu nak kena faham lah daripada rumus-rumus yang sebelum ni, macam mana boleh keluar yang ini.